Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Apa khabar korang semua? Sihat Alhamdulillah. Mudah-mudahanlah semuanya dalam limpah kurnianya. Sekali aku nak mengucapkan ribuan terima kasih lah. Terima kasih sudi mensubscribe channel aku ni. Aku secara jujurnya merasa begitu terharu lah. Pasal apa? Ini boleh membuatkan satu suntikan semangat kepada aku untuk aku buat konten-konten yang lebih baik lagi, insya-Allah. Nak borak pasal apa kita ni hari ni? Sekejap aku fikir dulu. Oh, okey, macam ni. Apa kata ini kita bercerita sikit pasal penyumbang suara dalam siri animasi. Ya. Untuk jadi penyumbang suara dalam animasi ni, apa kriteria yang perlu? Betul tak? Kan? Aku dulu pun tertanya-tanya juga. Suara macam aku ni boleh ke buat rakaman suara? Kan? Okey, sebetulnya dari pemahaman aku sendiri, untuk menjadi penyumbang suara dalam animasi ni, pertama yang perlu korang ada ialah suara. Korang ada suara, boleh bercakap, bolehlah buat rakaman suara. Yang keduanya, ciri-ciri penting yang korang perlu ada ialah mesti boleh membaca. Sekarang Cik Sudin pula. Ya, Cik. Kenal tak dengan huruf ini? Saya kenal, Cik. Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas. Jim ni mata tengah-tengah, ini mata di atas, Cik. Jim pakai toncik. Kita akan merakam suara ni daripada skrip yang dibagi. Kalau korang tak boleh baca, masalah kan? Okey. Sekarang lagi untuk tambahan, kalau korang ada suara yang unik ataupun korang mudah untuk menghafal skrip, itu satu kelebihan lah kan? Selalunya untuk menghafal skrip ni, dari pengalaman aku sendiri, untuk program-program yang berbentuk ahli bahasa, kita rakam suara kita dan visual ataupun gambar animasi tu, siri animasi tu ditayangkan di depan kita. Sebelum telefon mula diperkenalkan kepada dunia, perhubungan jarak jauh sesama manusia di serata pelosok bumi berlangsung menerusi perkhidmatan sistem pos. Bayangkanlah, kita tengok skrip, kita nak tengok visual. Tengok skrip, visual. Kalau kita tak hafal, memang masalah lah. Sebab apa? Ketepatan buka tutup mulut tu penting kan? Itu yang rakaman suara berbentuk ahli bahasa lah. Tetapi kalau dalam bentuk skrip, maksudnya yang belum dianimasikan lagi, itu mudah, kita baca skrip tu. Tetapi perlu ada panduan daripada pengarah suara itu sendiri. Apa kajian yang Zeno dah buat kali ni? Apa kajian yang Zeno dah buat kali ni? Okey, betul Mega muncul kat skrin. Sebab apa, ada satu-satu tone suara ataupun situasi tu kita kena ikut arahan. Itu pengalaman aku lah. So, apa lagi? Ikut kesesuaian Okey, kalau nak ikut kesesuaian ni, biasanya untuk animasi tak ada masalah. Suara macam mana pun tak kisah. Suara kecil ke, suara besar ke kan? Ataupun suara, minta maaf cakap lah, sengau ke kan? Sebab kadang-kadang ada watak yang memang sesuai untuk suara yang sebegitu. Untuk animasi, kebiasaannya tak ada masalah. Ikut kesesuaian watak. Hai, saya Din Saleh, pengarah dokumentari dan magazin. Apa soalan nak tanya tadi tu? Okey, apa beza dia dubbing suara animation dengan yang program macam ni? Kalau animation, salah
Animation ikut karakter. Kalau karakter tu budak suara nyaring ke, buatlah suara nyaring ikut gaya dia. Kalau dia berlari ke, ikut karakter budak tu atau karakter animation tu. Tapi untuk dokumentari sebenarnya suara tu memainkan peranan penting. Suara yang ada bass selalu orang cari untuk buat dokumentari ni. Pasal dokumentari ni kita tak boleh push. Dia kena suara yang ada bass, steady, tapi dia kena ada lenggok dia. Dia penting. Lenggok tak boleh lari. Pitch dia tak boleh lari. Kalau lari pitch maknanya penonton tak dapat. Tapi kalau data je tak boleh juga, dia kena ada lenggok turun naik tu. Tu secara ringkas dia lah. Untuk apa ni? Suara tak ada bass ni dia jadi ringan. Bila orang dengar, dia tak tangkap orang perhatian. Kalau dokumentari berat, suara tu ringan, jadi dia tak blend. Suara ringan ni macam dia sekali berlalu je. Tapi suara yang ada bass, dia berat, dia capture orang punya perhatian, dia nak. Tapi kalau suara tu dia just ringan, dia macam hai saya di sini apa semua, dia tak memberi kesan. Dokumentari tu visual dengan audio tu penting, dua-dua tu dia kena blend. Betul. Mungkin terima kasih banyak atas perkongsian ringkas kan. Moga-moga terus maju jaya lah yang kau punya program ni. Sebelum tu program kau ni keluar kat mana nanti? Ni RTM. Lain daripada lain. Tunggu aku kena tengok. Apa tajuk dia tadi? Nostalgia. Tu untuk iklan, suara untuk iklan pun ikut kesesuaian juga. Ada yang pakai guna suara yang besar, ada yang guna suara yang biasa, natural kan. Yang penting kalau dalam iklan ni pada akulah kesesuaiannya ialah keceriaan. Bergantung pada iklan lah. Kalau iklan yang berbentuk keceriaan, kena ceria lah. Tak gitu. Itu pendapat aku secara peribadi. Baik, apa lagi? Macam mana nak menyumbang suara Okey, kebiasaannya untuk kita yang nak merakam, nak mendapatkan peluang untuk merakam suara untuk siri animasi ni, kebanyakan syarikat-syarikat animasi dia akan mencari bakat-bakat ni kalau tak di kalangan pekerja mereka ataupun orang tertentu yang dirasa sesuai untuk satu watak tu. Kadang-kadang ada juga diiklankan. Jadi kena selalulah tengok iklan, ataupun kalau korang minat satu-satu siri animasi tu, selalu ikut perkembangan dia orang. Ketikanya dia akan keluarkan iklan untuk kita buat rakaman. Jadi pergi uji bakat untuk rakaman suara tadi kan. Selain daripada itu apa lagi kita nak kongsikan? Apa nama ni, bayaran bercakap pasal bayaran ni, sebenarnya benda ni bergantung pada syarikat tu sendirilah, ataupun yang menawarkan kita untuk merakamkan suara ni tadi. Sebab apa, yang aku tahu ada dibayar dalam bentuk token. Token ni maksudnya harga tu memang dah ditetapkan. Bajetnya sekian-sekian jumlah. Tak kira lah berapa banyak dialog yang kita nak kena baca, kita nak kena cakap, itu ialah jumlah yang akan dibagi. Dan ada juga yang dibayar mengikut minit. Yang ini biasa kalau dapat kan, ikut minit. Jumlah 1 minit berapa tu bergantung kan. Aku tak boleh nak bagi secara spesifik kan. Nanti kan ada orang kata alamak bukan sebenarnya banyak ni lah. Jadi aku boleh bagi gambaran macam tu lah. Dan ada juga yang dibayar melalui lampiran skrip. Kalau ada 10 lampiran, 10 kali bayaran lah. Begitulah kira-kiranya yang aku boleh kongsikan bersama kan. Jadi penyumbang suara ni untuk animasi sangat penting sebetulnya. Dan suara-suara ni tadilah yang akan menghidupkan satu-satu watak itu tadi kan. Kesesuaian suara ni tadi yang akan menjadikan watak-watak ni jadi hidup. Seperkara lagi yang aku boleh kongsikan, selalunya masa zaman aku dulu, sebelum kita orang akan buat animasi, kita akan buat rakaman dulu, rakaman suara dulu. Bos besar? Macam gempak je. Siapa Diorang berdua itu. Xenochip pasti akan menjadi milik aku. Serang! Mari kawan-kawan.
atau baru dianimasikan. Satu tujuan dia kenapa mudah untuk kita buat timing, kan, timing satu-satu animasi tu dengan berpandukan pada suara penyumbang ni tadi. Seperkara lagi untuk aku sebagai animator secara peribadi, daripada suara ni tadi kita orang dapat feel pergerakan tu tadi dengan suara ni tadi, membantulah untuk kita jadikan pergerakan tu lebih cantik dan menarik lah, kan. Jadi itu antara pentingnya penyumbang suara untuk satu-satu seri animasi. Ada juga animasi yang tak menggunakan suara langsung, dia gunakan muzik ataupun sound effect saja, kan. Tapi kebanyakannya memang gunakan suara. Dari segi prospek untuk menjadi penyumbang suara ni sebenarnya pada aku luas, kan. Ada potensi, kan. Bukan sekadar suara ni, bukan sekadar untuk animasi saja, tapi untuk iklan, promo, untuk video copyright, banyak sebenarnya. Jadi tak salah untuk korang kat luar sana tu nak cuba untuk menjadi penyumbang suara. Syarat dia macam aku sebut tadi, boleh membaca dan boleh bercakap. Boleh bercakap dalam pelbagai bahasa, itu satu kelebihan, kan. Jadi aku harap perkongsian ini dapat membantu ataupun dapat kita sama-sama manfaatkan lah, kan. Aku bercakap sekadar yang aku tahu dan aku faham, kan. Selebihnya tu aku minta maaf lah kalau ada tersalah cakap. Jadi aku rasa itu saja perkongsian kita untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video-video seterusnya. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Okay? See ya.